Yang telah pun kita janjikan awal tadi, kita akan kongsikan tentang topik putus harapan. Tapi kita nak mulakan dengan NGL yang telah pun anda kongsikan bersama dengan kami. Okey, dan saya nak bacakan NGL yang pertama ini. Terima kasih banyak-banyak siapa yang hantarkan. NGL ini katanya rasa putus asa dan harapan untuk teruskan hidup, rasa nak berhenti dan lari je dari sini. Tapi as a breadwinner, tak boleh terus nak putus harapan sebab ada orang yang bergantung pada kita. Mereka ni menjadi kekuatan saya, penat give up macam mana pun, tetap kena kuat, nak tak nak kena lalui juga. Dan mungkin kita boleh baca lagi satu. Saya sekarang dalam phase yang dah tak interest untuk buat apa after lost my job. Dan kawan saya dah mula jauhkan diri. Bila start nak something yang baru, family tak support, malah bagi negative feedback. Bukan sebab keputusan yang saya buat, tapi condemn. So, jadi saya tak berminat buat apa-apa. Ini antara dua NGL yang kita terima. Antara pengalaman mereka yang telah berkongsi dengan kita. Tapi hari ini kita di studio, kita bersama dengan dua orang tetamu kita. Kita juga bersama dengan Puan Auni Afiqah yang juga akan berkongsi pengalaman beliau bersama dengan kita. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat, alhamdulillah. Okey, untuk makluman penonton, Auni merupakan pesakit buah pinggang dan juga kanser thyroid. Okey. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Dan kita juga bersama dengan Profesor Madya Dr. Nurhayati Ibrahim selaku pensyarah kanan program psikologi klinikal dan kesihatan tingkah laku Pusat Penuaan Sihat dan Kesejahteraan Fakulti Sains Kesihatan UKM. Prof, terima kasih banyak-banyak. Baik. Sama-sama. Okey. Prof, mungkin di awal pembukaan perbincangan kita ini, boleh tak kalau kita nak kongsikan kepada penonton kita sebenarnya apa yang kita sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai masyarakat harus faham dan tahu tentang putus harapan ni? Sebab kita selalu sebut, tapi sampai mana sebenarnya yang boleh dikategorikan sebagai putus harapan ni? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kalau kita bercakap pasal putus harapan, dia mesti ada fasa-fasa sebelum kita capai putus harapan ini. Kan? Jadi putus harapan ini maksudnya kita dah rasa tak ada jalan keluar lagi. Tak ada jalan keluar lagi untuk kepada solusi kepada masalah yang kita hadapi. Jadi kita jadi hilang semangat, kita akan ada hilang keyakinan diri. Dalam hidup kita ni, bila dah start ada negatif, bila ada situasi yang berlaku dan ada start dah timbul negatif. Satu, kalau kita ada negatif pada diri kita, itu pun dah teruk. Dan kita ada lagi satu circle negatif kepada persekitaran kita. And then bila putus harapan itu, dia sudah negatif kepada masa hadapan dia. Okey. Negatif kepada mungkin diri sendiri, keadaan, situasi dan juga masa hadapan. Jadi ketiga-tiga itu merangkumi, menyebabkan bila terangkum tiga-tiga itu, kita rasa kita dah tak boleh nak buat apa dah dengan masalah ni. Memang kita dah putus asa, dah tak boleh nak buat apa. Dan persekitaran juga tidak support kita. Dan kita rasa persekitaran juga akan membebankan kita lagi. Dan akhirnya kita rasa tak ada masa depan dah untuk kita. Tak ada apa. Maka akan berlakulah putus harapan dekat situ. Sebab akhirnya dia akan bawa apa? Dia akan bawa perkara yang lebih jauh lagi. Depression. Dia boleh bawa apa lagi? Suicidal thought. Dia boleh membawa anxiety, suicidal thought. Even akhirnya yang boleh ada suicide complete suicide. Betul. Dan ini sebenarnya kesan-kesan yang boleh disebabkan daripada putus harapan itu. Saya nak tanyakan kepada Auni, macam mana kita tahu kan yang perkongsian di laman media sosial yang mana Auni menjaga arwah ataupun bekas mungkin yang diserang stroke, dan apa kesakitan yang dialami Auni. Pernah atau tidak mengalami keadaan yang kita bincangkan, putus harapan? Pernah. Saya hampir bunuh diri. Dan masa tu siapa yang mungkin kata memberi sokongan? Ahli keluarga? Mak saya lah. Terutamanya ahli keluarga saya paling terdekat mak lah masa tu. Okey. Mungkin Auni boleh kongsikan kepada penonton kita. Mungkin ada yang tahu, tapi mungkin ada juga yang tak tahu apa yang dialami oleh Auni sendiri. Berusia daripada usia 4 tahun, Auni didiagnos sebagai pesakit buah pinggang peringkat akhir. Mungkin Auni boleh kongsikan sikit demi sedikit apa yang dilalui oleh Auni sendiri. Boleh? Okey, saya doktor sedangkan sebagai pengidap kegagalan buah pinggang tahap akhir. Ketika berumur 4 tahun. Mak saya pernah bagi buah pinggang seumur 6 tahun tapi gagal. Lepas tu saya menjalani dialisis sampai umur 10 tahun. Ada rezeki untuk dapat buah pinggang daripada orang lain. Jadi saya sekolah semua macam biasalah. Lepas tu saya guna buah pinggang tu selama 8 tahun.
Lepas tu rejected lah. Dari tahun 2009 sampai sekarang lah saya dialisis. Okey. Kita dengar cerita Auni ini. Kadang-kadang kita rasa kita dah cukup ada banyak masalah, ada macam-macam perkara dan sebagainya. Tapi Auni sendiri melalui fasa ini satu persatu kemudian diberi harapan buah pinggang yang baru, kemudian reject. Tapi pernah melalui fasa merasai kehidupan normal seperti biasa, belajar dan sebagainya. Kemudian menerima keadaan bahawa terpaksa kembali kepada cara yang lama, kena buat dialisis dan sebagainya. Kemudian Auni juga disahkan mempunyai kanser thyroid. Mungkin Auni boleh kongsikan fasa itu. Bagaimana penerimaan Auni sendiri? Saya kira kadang-kadang kita ni sikit-sikit, saya cakap diri saya sendirilah. Kadang-kadang kita ni sikit pun kita rasa macam, ya Allah, kenapalah aku diuji dan diduga. Tapi Auni ada pengalaman yang berbeza. Masa saya tak tahu, mungkin sebab saya dah sakit dari kecil. Masa saya doktor bagi tahu saya ada kanser thyroid. Masa tu tahun 2018, tahun yang sama suami saya diserang stroke. Awalnya memang saya rasa kenapa? Saya rasa kenapa sebab saya macam aku kuat lagi ke sebenarnya. Tapi lepas tu saya tak tahu mana dapat kekuatan. Mungkin sebab dari kecil saya sakit. Jadi saya overcome dengan benda tu. Saya rasa macam saya dah diuji dari kecil. Kalau aku kuat dari kecil, kenapa aku tak boleh kuat sekarang? Saya mengaku masa masa suami saya kena stroke dulu, saya pernah tekap muka dia dengan bantal. Sebab saya rasa saya tak kuat. Saya rasa saya tak kuat. Sampai tapi lepas tu saya overcome balik. Mak saya cakap saya kena kuat untuk suami saya. Dalam pada saya tengah doktor bagi tahu saya ada kanser kan. Terus saya overcome balik, saya datang balik, bangkit balik. Saya cuba support suami saya sebab masa tu suami saya pun arwah dia tak kuat. Okay. Lepas tu saya cuba kuat sampailah suami saya meninggal pun saya cuba untuk kuat. Sebab dia juga penguat semangat saya sebenarnya. Sebab suami saya tak boleh jalan lepas dia kena stroke. Tapi dia jadi penguat saya. Setiap kali saya rasa saya kerap kali nak bunuh diri. Saya depan suami saya sendiri. Saya hampir tikam diri saya. Itu berlaku ketika itu dalam keadaan sudah didiagnos kanser thyroid dan perlu melalui fasa dialisis dan sebagainya. Okey. Dan Prof, mungkin apa yang dikongsikan oleh Puan Auni ini mungkin segelintir yang mungkin mengalami masalah yang sama, mungkin berbeza ceritanya. Bagaimana sebenarnya untuk kita sendiri memberi kekuatan kepada diri kita ataupun mencari kekuatan tu walau apa saja ujian, kita tak nak sampai kita ada rasa putus harapan tu. Saya rasa Oni orang yang sangat kuat sebenarnya. Sebab kalau kita sakit daripada umur 4 tahun dah diagnos dengan CKD stage 5 and then dengan kanser, dengan suami yang OKU, lepas tu dengan Oni kematian suami katanya baru beberapa bulan. Saya rasa satu perkara yang sangat-sangat besar dalam hidupnya yang berlaku. Tetapi kat situlah kita nampak resilientnya dia. Di mana proses yang dia lalui itu menjadikan dia seorang yang resilient. Sebab nak jadi resilient maksudnya mempunyai ketahanan diri yang kuat, dia kena ada mental yang kuat. Ya, betul. Ya? Kita bukan fizikal saja. Sebab bila mental kita tak kuat, bukan fizikal pun akan terbabit juga. Tapi betapa resilient, proses itu membuatkan dia jadi resilient. Jadi itulah yang kita nak tengok, semangat yang kita rasa tak semua orang ada. Betul. Sebab kadang masalah tu kecil bagi kita tapi besar bagi orang lain. Betul. Prof, kita bercakap tentang apa Prof katakan tadi tentang kekuatan ataupun resilient. Ini tentang diri kita sendiri. Macam Prof katakan tadi, kadang-kadang benda tu mungkin kecil bagi orang lain tapi bagi kita besar. Ataupun kecil bagi kita, besar bagi orang lain. Kadang-kadang kita sendiri saja mungkin tak kuat. Ya. Pentingnya support system. Sangat-sangat penting. Betul. Kadang-kadang kita memang tak kuat ya. Kadang-kadang kalau kita dah sampai satu tahap kita kata air tu dah mendidih dah.
kan, mendidih dan dia dah terkeluar dah daripada cawan tu. Maksudnya dah lebih dah, kita dah tak ada hak dah, mental kita dah lemah dah. Kita berada di titik yang paling rendah. Yang masa tu kita berharap pada siapa? Kita berharap pada orang persekitaran kita, dan penting yang satu saya rasa kita berharap pada Allah. Sebab bila kita yakin pada Tuhan, kita yakin pada Allah bahawa setiap apa yang Allah bagi itu pasti ada hikmahnya, pasti suatu masa nanti akan ada. Sebab Allah tidak akan uji orang-orang yang dia tidak ada dia menguji orang-orang yang mampu. Sebab mungkin masa ini kita rasa tidak mampu, tapi akhir-akhirnya kita akan nampak hikmah di sebalik ujian-ujian tersebut. Tapi untuk sampai level itu bukan mudah. Sebab bila orang yang sakit ataupun orang yang kehilangan, orang yang kecewa, biasanya individu mula-mula akan resah gelisah. Tetapi ada satu level manusia, dan bila satu tahap dia dah jadi sabar. Dia dah sabar. Mungkin Oni dah sampai tahap sabar. And then satu level lagi tingkat orang yang lebih tingkat, dia jadi redha. Saya tak tahu Oni dah sampai tahap redha ataupun tak. Mungkin redha. Dan paling tingginya dia dah jadi syukur. Walaupun dia sakit, tapi dia syukur. Alhamdulillah, dia kata, walau aku sakit, dengan sakit ini menghapus dosa aku. Sebelum aku berjumpa dengan Allah, segala-galanya dah habis. Dosa-dosa tu Allah dah ambil. Allah dah. Jadi kita kena ada, sebab kita sebagai orang Islam kan, kita ada pegangan kita, dan itulah pegangan yang sebenarnya yang boleh meredakan kesakitan kita, meredakan kekecewaan kita. Okey, dan saya suka apa yang dikatakan. Kadang-kadang kita tak nampak benda yang kecil tu sebenarnya itu yang memberi kekuatan kepada kita. Macam Oni sendiri, sepanjang tempoh yang mana diuji ini kan, apa sebenarnya mungkin menarik ataupun nak tumpukan perhatian untuk tak memikir berkenaan dengan apa yang diuji? Mungkin ada antara yang dilakukan. Saya buat apa yang saya suka. Macam saya suka menulis. Saya suka meluahkan melalui penulisan lah. Masya-Allah. Suka. Kat mana kita boleh baca? Tulis tangan sendiri ya. Okey. Tapi saya kira itu mungkin salah satu cara untuk kita meluahkan perasaan kita dan sebagainya. Prof, selepas ni kita nak tanyakan kepada Prof. Kadang-kadang ada orang yang dia dah putus harapan tapi dia bertahan kerana situasi. Ada kadang-kadang bertahan demi keluarga, anak-anak dan sebagainya. Ini kita nak tanyakan sebentar lagi. Tapi sebelum tu penonton, kami nak kongsikan juga sesuatu kepada anda yang sempat dirangkumkan oleh Ain, rakan wartawan kita. Silakan. Diuji dengan penyakit kanser sudah pasti memberikan satu tamparan hebat bagi sesiapa sahaja yang mengalaminya. Dunia terasa gelap seketika, namun Nur Tasha Abu Bakar atau lebih dikenali sebagai Tasha, 39 tahun, menerima ketentuan takdir dengan reda apabila terpaksa menjalani kehidupannya tanpa kedua-dua ovari dan rahim selepas didiagnosis menghidap kanser ovari tahun lalu. Waktu tu fikir balik, sebenarnya saya dengan husband memang merancang untuk dapat cahaya mata yang ketiga. Tapi Allah takdirkan saya sakit. So, hanya 38 tahun je yang saya dapat. Orang kata rahim tu dipinjamkan kan. Sakit sebenarnya nak terima benda tu macam kita tak boleh sebab rahim tu kan mahkota wanita kan. So, saya fikir balik, tak apalah, macam bila dah macam tu Allah, semua dekat dunia ni Allah bagi pinjam je. Saya rasa macam kita sendiri tak boleh nak terima bila orang keliling tak faham kita. Ada yang cakap kita buat-buat sakit. Sebab tak semua orang kanser ni nampak kurus ataupun betul-betul weak yang sakit. Actually macam saya, orang kan nampak. Salah satu yang menyakitkan saya suka bersiap. Maknanya bila saya siap tu, saya rasa macam saya okey je. Tak kisahlah orang akan cakap apa, saya akan tunjukkan yang saya okey. Tak ada pilihan lain sebab kita tak boleh turning back. Bila kita tak boleh patah balik belakang, maknanya kau kena teruskan dengan cara apa pun. Time tu saya akan rasa itu je masa yang kita ada sebelum Allah tarik nyawa. Pernah melalui fasa putus harapan, namun baginya dia tidak menganggap penyakit itu sebagai ujian, sebaliknya lebih percaya dengan hikmah yang terjadi. Betul, waktu tu pernah rasa yang kenapa Allah uji aku. Waktu dulu waktu arwah kakak ada, arwah bapa ada, arwah mak ada, akulah yang macam terjaga kan. So kita apa-apa pun dengan dorang kan. Tapi bila part kau dah ambil dorang, kenapa kau uji aku pula? Macam aku sakit, aku tak boleh nak beritahu siapa-siapa pun. Sebab
apa-apa pun, even kita jatuh luka pun kita nak mak kita kan. Ini kan yang mak dah tak ada. Kau macam, kau tak ada siapa. Time tu fikir balik, maybe perjalanan tak pernah pun terfikir yang macam Allah uji ni, maybe ni takdir untuk aku. So aku kena teruskan. So tak boleh nak buruk sangka. Maybe sepanjang perjalanan yang Allah uji saya ni, mesti ada something yang dia nak bagi. Suaminya, Kamarul Irwan Mak Ali, 42 tahun, berkata meskipun merasa sedih dengan berita mengenai kesihatan isterinya, namun sebagai suami, dia tidak patah semangat dan sebaliknya bertekad untuk bersama-sama melalui ujian ini. Sebab lepas saya mengetahui isteri saya kanser, sebab saya tak nak benda ni, saya dah ada pengalaman, mak saya pun kanser. Jadi benda tu kena pada isteri pula. Jadi saya tak diterima benda tu. Agak lama agaklah. Sebab tu saya fikir anak-anak. Kalau macam ni, kalau mak dia tak ada, sebab saya tak tahu stage yang dia terima pada waktu tu. Memang saya sangat-sangat tak boleh terima keadaan tu. Mula saya terima seadanya apa yang Allah berikan kepada kita. Mungkin rezeki kewangan memang kita tak ada masalah. Mungkin dari segi kesihatan. Jadi saya selalu berdoa lah agar selalu dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar isteri saya sentiasa sihat dan emosi dan mental health semua saya kena jagalah untuk dia. Mempunyai sistem sokongan yang kuat dari orang di sekeliling merupakan salah satu sumber kekuatan untuk terus berjuang melawan penyakit yang dihadapi. Semoga semangat perjuangan yang ditonjolkan ini menjadi inspirasi buat semua. Itu perkongsian daripada Puan Tasha sendiri. Kalau kita dengarkan apa yang Puan Tasha katakan, kadang-kadang dia buat jadi okey. Ini Prof yang kita nak katakan tadi, pentingnya support system, bagaimana suami, keluarga, sahabat anda dan sebagainya. Kadang-kadang kita ni dah putus harapan tapi kita bertahan. Kita bertahan atas kerana situasi, atas kerana ahli keluarga dan sebagainya. Bagaimana kita nak kongsikan fasa ini? Kadang-kadang bukan sahaja mereka yang diduga itu, tapi orang di sekeliling itu juga ini adalah dugaan mereka. Bagaimana kita nak kongsikan ini sebenarnya Prof? Okey. Saya selalu, kalau klien yang sakit, saya selalu ada kata-kata yang saya selalu bagi semangat pada klien saya. Kita bukan kata kita tak risau, memang kita sedih, kita sakit. Tapi kita kena ingat, kita mati bukan kerana kita sakit. Sebab tu ramai orang yang mati, dia tak sakit pun. Berapa ramai dalam satu hari orang yang mati, bukan kerana dia sakit. Kan? Jadi saya selalu bagi semangat, kita mati bukan kerana sakit, kita mati kerana ajal kita dah sampai. Sebab tu orang muda lagi ramai mati daripada orang tua. Jadi saya selalu bagi kata-kata semangat macam itulah. Supaya kita rasa bahawa kalau Allah nak ambil kita anytime, tak perlu kita sakit pun. Jadi, okey, tu berbalik kepada persoalan Fiza tadi. Support system sangat-sangat penting. Kalau you tengoklah, sebab saya banyak juga buat research pasal caregivers. Maksudnya, sebab orang yang dah sakit ni kadang-kadang dia dah lost dah. Dia dah tak ada apa dah. Tetapi disebabkan orang sekeliling ni yang sangat-sangat supportive, yang sangat-sangat care, maksudnya support tu bukan dari segi social support sahaja, dari segi instrumental support, dari segi financial support, dari segi emotional support. Jadi support itu dia dapat. Jadi kekuatan itu sebenarnya sangat-sangat hebat sebenarnya. Kita boleh bangkit disebabkan support tersebut. Sebab kita kena bangkit disebabkan oleh itu. Ya, betul. Sebab kalau orang mengharapkan kita dan kita tak naklah tunjuk yang kita sedih sangat-sangat sebab orang sekeliling kita memerlukan kita. Tetapi kita adalah cara copingnya, maksudnya orang-orang yang sakit ni dia ada cara coping dia tersendiri. Mungkin selain satu kita kata tadi social support lah, tetapi dia mungkin ada coping skill yang bagus. Dia jenis orang tak avoidant. Kalau orang yang avoidant, maksudnya dia menjauhkan diri daripada orang lain, dia pendam rasa, maka itu akan membuatkan lagi parah. Tapi kalau saya rasa macam ni,
Oni bukan orang yang dia senang untuk meluahkan. Jadi bila dia senang untuk meluahkan, maka itu adalah satu faktor yang bagus untuk dia. Dan mungkin juga saya nampak personality Oni itu sendiri, dia orang yang dia bukan extrovert, dia extrovert, dia bukan introvert. Kan? Terbuka. Yes, dia terbuka sebab personality orang-orang yang kalau kita tengok kalau orang yang hopeless ni, dia dari segi dia neuroticism dia tinggi. Maksudnya dari segi kestabilan emosinya dia cepat gelisah. Ada orang personality dia macam sikit je dia cepat gelisah. Maksudnya personality dia, maksudnya neuroticism dia sangat tinggi. Tetapi dia punya extroversion dia rendah. Maksudnya dia punya introvert lagi tinggi. Jadi itu menyendirilah. Ya, jadi maksudnya faktor sekeliling pun betul, tetapi faktor personality kita pun mungkin betul juga. Sebab itu kita perlukan bantuan untuk kita kenal diri kita, bagaimana daya tindak kita yang betul. Adakah daya tindak yang kita guna itu betul ataupun tidak? Dengan situasi yang berlaku, dengan kekuatan kita, dengan diri kita yang kita ni. Jadi semua benda-benda tu kita kena lihat. Barulah kita boleh cari maksudnya nak kata solusi tu, kalau sakit tu kita nak kata solusi tu tidak. Tetapi lebih kepada macam mana kita nak berdamai dengan takdir yang kita sedang hadapi sekarang ni. Saya suka tu, berdamai dengan takdir. Yang mana kalau kita dengarkan perkongsian tadi tu pun dikatakan yang mungkin ujian ini dia percaya di hujung nanti akan ada manisnya kan. Dan saya nak tanya kepada Auni juga, kalau melihat kepada apa yang dikongsikan di media sosial, Auni banyak juga meluahkan keadaan dan sebagainya. Sejauh mana sebenarnya kadang-kadang komen yang kita terima ada yang positif, ada yang negatif. Sejauh mana komen-komen ini memberi kesan juga kepada Auni, dan bagaimana Auni macam meletakkan kata mengelakkan daripada emosi itu terganggu? Saya anggap kalau biasanya saya lagi mendapat komen yang positif sebab kebanyakan follower saya memang kenal siapa saya, sebab saya jenis memang all out. Kalau kita buat live ke, memang itulah diri saya, bukan orang lain. Jadi kebanyakannya diorang terima secara positif. Yang negatif tu saya anggap macam angin lalu. Kau tak tahan, kita delete je. Kau tak tahan, delete je. Kadang ada juga, kadang jahat-jahat sikit, kita balas-balas sikit lah. Tapi saya buat sepintas angin lalu. Even arwah suami pun pernah bagi tahu juga. Jangan terlalu simpan dalam hati. Sebab emosi saya, dia akan up and down. Kadang dia macam okey, kadang dia jadi tak. Kadang dia boleh terima secara okey, kadang secara tak. Faham. Kita dah sentuh tentang caregiver. Prof juga dah katakan. Tapi kalau kita lihat video ini, Auni, kadang-kadang kita selalu beranggapan bahawa orang yang sihat menjaga orang yang kurang sihat. Tapi dalam situasi Auni, dia mungkin berbeza. Tak ramai orang melalui fasa yang sama. Auni juga dalam fasa mencari kekuatan, ingin bangkit daripada putus harapan, tapi dalam masa yang sama menjaga suami, menjaga kebajikan suami stroke, tak boleh angkat dengan keadaan kemampuan Auni juga mungkin ada batasnya, tak boleh angkat berat-berat dan sebagainya. Bagaimana Auni melalui fasa tersebut tu? Saya tahu bukan mudah untuk menjaga seorang pesakit stroke dan bukan mudah juga menjadi seorang pesakit buah pinggang, ada banyak pantang larangnya. Jadi mungkin Auni boleh kongsikan. Saya tak tahu mana saya dapat kekuatan tu. Cuma saya rasa saya sebagai isteri, itulah punca saya nak ke syurga. Saya fikir itu. Sebab saya sebagai seorang isteri, itulah lubuk syurga saya, itulah lubuk pahala saya. Saya buat, saya sendiri sebenarnya impress dengan diri sendiri sebab saya kuat untuk angkat dia. Jadi itulah. Lepas tu dia juga lah, dia selalu panggil saya Ayah Lady. Masya-Allah. Sebab macam Auni sendiri proses dialisis mungkin ada dipasang fistulanya di tapi fistula dulu, tapi lepas tu bila saya dah kerap angkat suami, itulah pengorbanan saya adalah lepas tu fistula saya rosak. Jadi saya pakai tiup lah dekat dada. Okey. Dan Prof, mungkin kita boleh kongsikan dengan penonton yang di luar sana, setiap hari mungkin mengeluh dengan apa yang dihadapikan, dan kalau kita lihat banyak sebenarnya yang mungkin kita kekurangan sini dan sana, tetapi semangat kita tu besar untuk kita berikan balik kepada orang di sekeliling kita. Mungkin pandangan Prof sendiri. Okey, betul kan? Kita kadang-kadang benda yang sikit pun kita mengeluh. Kita tak tengok ke orang yang lebih berat masalahnya. Kan? Orang yang sakit, orang yang kehilangan, orang yang tidak ada upaya, financial problem, anak yang bermasalah, anak yang cacat.
So sebenarnya kita kadang-kadang benda yang sikit pun kita dah tak mampu nak berhadapan dengan kehidupan kita ni. Sedangkan orang lain macam mana? Jadi ambil semangat, ambil contoh orang-orang yang sebegini, macam mana dia mampu, di mana dia dapat kekuatan itu. Sebab tu kadang-kadang role model pun kita kena tengok juga. Sebab tu kadang-kadang role model artis Korea. Artis Korea nampak hebat, lepas tiba-tiba bunuh diri. Kan? Kita pun ikut role model yang macam tu. Tapi kenapa kita tak jadikan role model kita orang-orang yang hebat macam ni? Kan? Maksudnya sakit tapi boleh bangkit dengan sakit tapi boleh jaga anak-anak macam biasa. Ya. Tapi satu benda juga kita ingat, bila cakap tadi dia cakap pasal caregivers. Caregivers pun kena jaga mental dia juga. Sebab banyak kajian saya, caregivers kadang-kadang lebih stres daripada orang yang sakit itu. Okey, mungkin Auni sendiri boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita. Macam kita cakap graf kehidupan kita ni berbeza-beza. Macam Prof katakan tadi, ada orang mungkin masalah tu kecil bagi orang lain tapi besar bagi dirinya dan sebagainya. Auni selayaknya yang bercakap melalui pelbagai fasa jatuh bangun dalam kehidupan, pernah putus asa, putus harapan, kemudian bangkit semula. Mungkin boleh kongsikan sesuatu kepada penonton-penonton wanita hari ini bahawa setiap daripada kita ni ada ruang, ada peluang untuk bangkit, bangun, berjaya dan juga gembira dengan cara kita sendiri. Okey, sebenarnya macam mana saya overcome dengan semua ni, sebenarnya kita fikir kita nak hidup sebab pengakhiran kita adalah mati. So, bila kita sakit, biasanya kita akan rasa drop, jatuh. Tapi, bila Allah bagi lagi nyawa, Allah bagi lagi kekuatan, maksudnya ada benda yang kita tak selesai. Jadi, dari situ saya rasa kita lawan je. Kita lawan dengan semangat. Sebab saya berapa kali jatuh, berapa kali saya rasa give up. Tahun ni saja, saya kena kemurungan agak teruk. Suami saya meninggal. Saya masuk ward 2 bulan lebih. Tebuk sana, tebuk sini banyak kali. Kena masuk kuman, kena intubate. Saya sendiri selepas suami meninggal, sampai saya cakap dekat mak saya dah tak tahan. Tapi mak saya cakap, ada orang yang perlukan hang lagi. And follower saya sendiri, orang yang ikut saya, yang follow saya, Kak Auni, tolonglah kuat. Saya kuat pun sebab tengok perjuangan Kak Auni. Kekuatan Kak Auni buat saya lagi kuat. Setiap kali saya buat live, saya nangis. Saya ada followers yang sentiasa bagi tahu saya, diorang kuat sebab diorang tengok saya, macam mana saya berjuang, untuk diri saya, untuk suami saya. Sampai suami saya dah meninggal pun saya tetap cuba untuk kuat. Sebab niat saya sebenarnya saya muncul, apa yang saya ada sekarang, niat saya satu, saya pernah cakap dengan arwah suami, saya nak bagi semangat dekat orang, saya nak kongsi sementara saya masih hidup. Itu je yang saya ada, semangat saya. Okey, bagi semangat sikit kat kami. Okey. Hebat. Dan ini mungkin juga sedikit sebanyak memberi suntikan semangat, Prof, untuk mereka di luar sana yang mungkin tercari-cari di mana kekuatan mereka. Dan kita bawakan Auni bagi memberi sedikit inspirasi kepada anda di luar sana. Contoh orang yang sangat hebat. Ya, kita ambil sedikit semangat daripada Auni ni. Mungkin kita rasa diri kita diduga, diuji dengan pelbagai dugaan. Namun kita ada peluang, ada ruang untuk kita bangkit, Prof. Prof, sedikit kepada penonton, mungkin kadang-kadang mereka dah putus harapan, tak tahu nak pergi mana. Mereka tak percaya orang di sekeliling dan sebagainya. Ke mana mereka boleh pergi untuk mendapatkan bantuan? Okey, sebab kita sebenarnya, sebab saya juga sebagai kaunselor sebenarnya ya. Jadi sebenarnya banyak tempat-tempat yang kita boleh dapatkan rawatan. Di klinik pun sebenarnya bila kita kemurungan, kita boleh pergi dan dia akan rujuk kepada hospital, dia akan rujuk kepada klinik-klinik kesihatan yang memang menyediakan kaunseling. Even kalau di pusat kami pun kita ada klinik psikologi. Klinik psikologi yang mana siapa-siapa, even bukan student sahaja yang datang, tetapi daripada pelosok negara pun sebenarnya datang untuk klinik. Tadi maksudnya kat sini ada ruang. Tapi cuma satu je lah, untuk capai satu tahap kita nak pergi jumpa dengan untuk dapatkan khidmat kaunseling itu ataupun psikologis itu mungkin ambil masa. Tetapi orang yang di sekeliling kita itu yang paling dekat, itulah yang memainkan peranan yang sangat penting. Perlu ada empati, perlu ada sentuhan, bagi ruang, peluang pada macam mana untuk dia menyuarakan masalah dia. Dia orang sekeliling tu, itu yang lebih penting. Dulu sebelum
sebelum pergi Itulah. kepada yang lebih. Betul, peranan yang perlu dimainkan oleh ahli masyarakat kita, tak kira lah keluarga ataupun jiranan. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua wanita hebat. Auni, terima kasih banyak-banyak kerana memberikan inspirasi dan juga kekuatan secara tidak langsung buat kami dan juga penonton, dan juga Profesor Madya Dr. Nurhayati Ibrahim atas perkongsian. Terima kasih, Prof.